Assalamualaikum, saya Nur Aida binti Abdul Rahim. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan satu topik berkaitan dengan GIS untuk segmen Sembang Bawang GIS di sekolah. Jadi saya akan membahagikan topik ini kepada beberapa topik kecil lah, iaitu pertama berkaitan dengan pengenalan GIS, iaitu dari segi definisi ataupun maksud GIS. Kedua adalah komponen yang ada di dalam GIS. Seterusnya adalah sejarah GIS, dan saya juga akan membincangkan tentang manfaat ataupun kegunaan GIS dalam pelbagai bidang. Dan akhir sekali adalah halangan ataupun cabaran untuk membangunkan GIS, ataupun cabaran halangan GIS di dalam bidang pendidikan. GIS bermula pada 1960-an apabila teknologi dan epistemologi di bawah bidangnya dibangunkan buat pertama kalinya. Kaedah kartografi berkomputer secara kebetulan dengan penghasilan pemetaan digital beralih kepada analisis ruangan. Pada tahun 1962, Ian McHugh, seorang arkitek landscape, telah memperkenalkan kaedah penindaan peta yang kemudiannya telah menjadi kaedah utama dalam GIS. Segalanya bermula apabila beliau sedang mencari satu laluan yang optimal untuk pembinaan lebuh raya baru yang akan berhubung dengan pembangunan pinggir bandar. Kaedah tindaan peta bersepadu dalam tahap awal GIS dan kemudian telah menjadi asas kepada pelbagai teknik analisis yang dikenali sebagai analisis ruangan. Sejarah GIS di Malaysia bermula apabila Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPIM) menjalankan transformasi daripada analog kepada digital dengan membangunkan pangkalan data kadastral digital dan pangkalan data topografi nasional pada pertengahan 1980-an. Selain itu, di antara agensi terawal yang melaksanakan GIS di Malaysia, di antaranya MACRIS, iaitu Malaysia Centre for Remote Sensing, kini dikenali sebagai Malaysia Remote Sensing Agency, Jabatan Pertanian, Jabatan Perhutanan, Jabatan Geologi, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, Jabatan Kerja Raya dan Unit Perancangan Ekonomi. Pelbagai pihak dan agensi di peringkat persekutuan dan negeri telah berganding bahu memperkasakan GIS bagi pengurusan alam sekitar yang lebih baik. Definisi GIS. Okey, apabila kita nak bagi satu definisi terhadap sesuatu perkara, pasti yang timbul permasalahannya adalah terdapat banyak definisi ataupun makna. Dia samalah juga macam kisah seekor gajah dan juga 6 orang buta, di mana 6 orang buta ni mahu memberikan definisi terhadap seekor gajah. Bagaimanakah gajah itu? Dan akhirnya kita memperoleh 6 definisi yang berbeza tentang seekor gajah dari kacamata orang buta. Jadi tak salah orang buta ni, sebab mereka melihat gajah itu dari pandangan mereka sebagai orang buta. Itu adalah definisi mereka. Jadi dalam GIS ini pelbagai definisi yang telah diberikan daripada golongan cerdik pandai tentang apa yang mereka faham berkaitan dengan GIS. Contoh tokoh iaitu Bogaerts dan juga Craig tahun 1989 telah memberikan definisi GIS dengan mengatakan bahawa GIS ini merupakan satu sistem untuk pengumpulan, penyimpanan,
menganalisis dan memaparkan semula data ruangan dalam konteks organisasi tertentu. Jadi dalam istilah yang lebih mudah, GIS ini adalah gabungan antara teknologi kartografi, analisis statistik dan juga pangkalan data. Gabungan antara ketiga-tiga komponen ini. Okey, ini kerana GIS ini merupakan perisian yang berkuasa menggunakan lokasi untuk mengintegritikan dan memvisualisasikan maklumat tersebut. Okey, jadi habis bahagian definisi. Kita pergi pula kepada bahagian komponen. Komponen-komponen yang ada di dalam GIS ini. Okey. GIS ni mempunyai komponen yang tersendiri. Dia samalah juga macam sebuah kereta. Sebuah kereta ada komponennya seperti gear, tayar, brake, apa lagi? Cermin, yang mana komponen-komponen inilah yang melengkapkan sebuah kereta untuk berfungsi dengan baik di atas jalan raya. Okey, jadi dalam GIS ini terdapat 3 komponen yang paling utama, iaitu data, teknologi, organisasi ataupun manusia, di mana komponen-komponen yang terdapat dalam GIS ini mempunyai memainkan peranan yang sangat penting antara satu sama lain. Sebab kalau berlaku kerosakan ataupun hilang, tidak cukup salah satu daripada komponen ini, maka GIS tidak dapat berfungsi dengan baik. Okay. Jadi kita pergi kepada komponen yang pertama, iaitu data. Data merupakan komponen utama dan pertama dalam GIS. Data ini terdiri daripada 2, iaitu data ruangan dan bukan ruangan. Okay, seterusnya adalah komponen teknologi. Jadi selain data, teknologi juga merupakan komponen yang sangat penting dalam GIS. Dan komponen ini terdiri daripada 2, iaitu perisian dan juga perkakasan. Perisian dalam GIS biasanya terdiri daripada 4, iaitu 4 fungsi utama. 4 fungsi utama iaitu perolehan dan input data. Kedua, pengurusan pangkalan data. Ketiga, pengolahan dan penganalisan data. Dan yang keempat adalah output dan visualisasi data. Jadi, fungsi yang ada dalam perisian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan satu set perkakasan yang terdiri daripada komputer, alat penyimpanan data dan juga alat-alat output data. Kalau data dan teknologi tadi berkaitan dengan aspek teknikal, iaitu cara bagaimana maklumat geografi boleh diproses. Manakala manusia pula ataupun komponen yang terakhir adalah organisasi pula merujuk kepada komponen yang boleh berkait dengan faktor yang boleh menjamin keberkesanan penggunaan sesuatu sistem maklumat geografi. Maksudnya tenaga kerja ataupun penggunaan kemahiran daripada manusia dalam mengendalikan sistem maklumat geografi ini. Kemahiran yang ada pada seorang individu itu sangat penting, kerana jika tidak mahir ataupun tidak berapa cekap dalam mengendalikan sistem maklumat geografi, ianya mampu menjejaskan maklumat yang dihasilkan ataupun dalam menganalisis sesuatu maklumat. Jadi pentingnya juga kemahiran manusia sebagai komponen dalam sistem maklumat geografi. Seterusnya berkaitan dengan manfaat ataupun kegunaan GIS dalam pelbagai bidang. Jadi sistem maklumat geografi
atau lebih dikenali dengan akronim GIS, iaitu Geography Information System, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dan salah satu petunjuk perkembangan ini adalah dapat dilihat kepada penjualan perisian GIS yang semakin meningkat sehingga mencapai 7 bilion USD setahun. Jadi ini merupakan satu penanda aras bagaimana berkembangnya permintaan terhadap teknologi ini. Okey, jika dilihat di universiti ataupun college, pelajar dilihat semakin berminat dengan kursus GIS yang ditawarkan, sama ada di peringkat program sarjana muda ataupun sarjana. Dan dalam industri permotoran sendiri, sistem navigasi dan GPS telah dipasang di dalam kebanyakan kereta dengan pelbagai GIS yang lainnya. Dan kita dapat lihat juga pegawai polis juga telah diperkenalkan dengan GIS di dalam rutin seharian mereka untuk dalam usaha untuk mencegah jenayah, dapat mengesan di mana kedudukan jenayah yang dilakukan menggunakan sistem maklumat geografi ini. Okey. Seterusnya kita masuk dalam ahli epidemiologi, di mana mereka juga menggunakan GIS ini untuk mengenal pasti perkelompokan penyakit berjangkit. Contoh, pada musim ataupun pada masa kini yang kita sekarang berhadapan dengan pandemik COVID-19, dan menggunakan GIS kita dapat mengesan di mana titik-titik merah ataupun di mana kawasan-kawasan yang dikategorikan sebagai zon merah yang berbahaya, iaitu kawasan-kawasan yang telah dijangkiti COVID-19. Dalam bidang pertanian sendiri, GIS juga digunakan untuk meningkatkan hasil pengeluaran tanaman, mempercepatkan masa penanaman, dan juga dapat mengetahui di mana lokasi-lokasi yang strategik untuk aktiviti pertanian dijalankan. Dan maka penggunaan GIS ini semakin inklusif sifatnya dan tidak lagi eksklusif kepada ahli geografi atau kartografi semata-mata. Bahkan teknologi ini telah merebak kepada pelbagai aspek dalam dunia moden yang serba canggih ini. GIS digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang, termasuklah dalam bidang pendidikan. Walau bagaimanapun, bagi bidang pendidikan, GIS belum diimplementasikan di Malaysia. Jadi situasi ini agak berbeza dengan negara-negara lain seperti Australia, New Zealand, Finland, Jepun dan Jamaika, di mana pelajar di sekolah berpeluang untuk mempelajari dan mengaplikasikan kemahiran GIS ini. Dan kita boleh lihat kalau di Australia contohnya, lebih kurang 1,000 buah sekolah di pelosok Australia memiliki sekurang-kurangnya sebuah pakej perisian GIS. Manakala di Turki pula merupakan sebuah negara yang telah mengimplementasi GIS dalam bidang pendidikan bermula dekad 2000 lagi. Cabaran dalam melaksanakan GIS dalam bidang pendidikan di Malaysia adalah pertama sekali cabaran dari segi kurangnya kemahiran komputer dalam kalangan guru-guru atau bakal guru yang mampu menjadi halangan untuk membawa GIS ke sekolah.
Manakala guru-guru yang sudah sedia berkhidmat pula tidak mempunyai pengetahuan berkaitan dengan GIS, dan ini menjadi satu halangan ataupun cabaran yang sangat besar untuk membawa GIS dalam bidang pendidikan di sekolah. Kesimpulannya, GIS ini mempunyai banyak kelebihan dan keupayaan, khususnya dalam membuat analisis yang dapat menyokong dalam membuat sesuatu keputusan dengan menggabungkan data atribut dan juga data ruangan, dan seterusnya menggunakan ia untuk menghasilkan analisis yang baik dan berkesan. Jadi keupayaan dan kelebihan inilah yang telah membezakan GIS dengan sistem maklumat yang lain. Jadi di dalam bidang pendidikan, GIS ini mempunyai peluang yang agak cerah untuk diterapkan dalam sistem pendidikan di Malaysia, khususnya dalam pengajaran geografi. Ini kerana keupayaan dalam menyediakan bentuk pembelajaran yang lebih menarik. Okey, jadi kaedah pembelajaran berasaskan GIS ini adalah lebih bersifat inovatif dan berpusatkan pelajar. Ini diyakini akan diterima baik oleh komuniti pendidik di Malaysia. Jadi perlunya wujud gabungan dan kerjasama daripada pelbagai pihak untuk memastikan kualiti sistem pendidikan negara mampu dipertingkatkan dan diperkukuhkan dengan menerapkan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran secara lebih meluas.